kau dah mati. Tak, aku tak mati, dia cakap. Aku memang tak mati. Sekarang aku nak sembahyang subuh. Dia ingat sekarang tu waktu subuh. Dia cakap, aku nak solat subuh. Aku dah lambat untuk solat subuh. Orang tu cakap, bukan, kau memang dah mati. Dia cakap, tak, aku tak mati. Sekarang kau tengok, aku hidup, masih hidup. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan. Okay, Assalamualaikum semua. Kisah ni macam klasik sikit lah Ivan dengan Kak. Okay. Masa tu umur Kak Zu dalam 8 tahun atau 9 tahun macam tu lah, dalam tahun 86 atau 88 lah. Jadi kejadian ni ada kiranya kelakar pun ada, seram pun ada. Jadinya arwah pakcik Kak Zu ni dia seorang ketua kampung. Ketua kampung Kak Zu lah. Jadinya satu pagi bila isteri dia nak kejutkan dia untuk sembahyang subuh, dia tak bangun. Kejut panggil, dia masih macam dalam tidur lah. Lepas tu makcik ni, mak saudara Kak Zu ni pergi pegang badan dia. Jadi dia macam keras kaku macam tu. Jadi pakcik ni abang ipar ayah Kak Zu lah. Kira kakak ayah Kak Zu ni, dia pun panggil ayah Kak Zu. Dia cakap, tolong tengokkan abang ipar ni lah. Dia cakap, kenapa tak bangun-bangun? Dia cakap, dah kejut untuk solat subuh. Jadinya zaman dulu mana ada kita ada doktor ke ada apa kan Ivan kan. Jadinya ayah pun naik. Ayah naik. Macam cek dekat nadi dia semua, nafas dia semua memang dah tak ada. Jadi sahkan dia dah meninggal lah. Masa tu dalam subuh pukul 6 lebih. Beritahu pihak masjid. Jadi masjid ketuk tabuh. Orang panggil dulu kan kampung kan panggil tabuh. Betul. Yang tung tu kan. Tung dan kan ada orang meninggal dekat situ. Jadinya satu kampung, ialah dia kan ketua kampung. Jadinya satu kampung tu datanglah untuk menziarah. Jadi penuh lah suasana dalam dekat rumah Kak Zu. Kak Zu cerita sikit situasi rumah ni Ivan, bagi faham kan. Rumah pakcik Kak Zu bahagian atas bukit sikit. Jadi rumah Kak Zu ni bawah. Rumah pakcik ni rumah atas. Jadinya ada 8 anak tangga. Jadi rumah Kak Zu ada atas dengan rumah bawah. Jadinya tingkap bilik rumah pakcik ni menghadap ke rumah Kak Zu. Tangga tu pun menghadap ke rumah Kak Zu. Jadinya dalam pukul 10 pagi macam tu Ivan, Kak Zu ni biasalah kita budak-budak. Tengok orang ramai macam, ramainya hari ni orang macam nak sedih pun macam sedih ke tak sedih kita pun biasa. Jadi Kak Zu sambil makan, tengoklah suasana memang ramai sangat orang depan rumah Kak Zu, halaman rumah ni. Pasal Kak Zu ni Ivan rumah di tengah-tengah bendang, sawah padi. Rumah Kak Zu, rumah pakcik, rumah mak saudara. Kami 3 buah ni macam pulau. Dikelilingi oleh sawah padi. Jadinya jalan besar dalam 5 minit macam tu sampailah. Jadinya depan rumah Kak Zu ni, halaman rumah ni penuh dengan manusia, orang semua berbagai, laki perempuan dengan naik motor, semua budak-budak muda memang penuh. Kak Zu pun okey, tak apa. Tiba-tiba Ivan, satu kejadian, Kak Zu jadi tertengok kat rumah pakcik tu, suasana jadi kelang kabut Ivan. Kelang kabut semua sampai ada yang terjun tangga, tercampak selipar. Lepas tu Kak Zu ni kan jadi pelik. Kenapa? Lepas tu yang kelakarnya Ivan, ada orang sanggup terjun. Kan Kak Zu cakap tingkap bilik tu menghadap ke rumah Kak Zu kan. Jadinya tingkap bilik tu diorang ingat rendah tau. Diorang rupanya 2-3 orang tergantung-gantung dekat tingkap bilik tu untuk terjun ke bawah. Jadi Kak Zu jadi pelik. Kenapa semua jadi kelang kabut? Suasana tu memang suasana yang hingar-bingar, kelang kabut sampai orang jatuh tangga, tolak menolak, kasut tercantai, terpelanting jauh-jauh yang bergantung dekat tingkap bilik sampai 5-6 orang. Semua pakai terjun. Lepas tu Kak Zu ni pun macam pelik lah suasana macam tu. Kak Zu panggil mak. Cakap, mak kenapa suasana macam kecoh? Di halaman rumah Kak Zu tu, kan Kak Zu cakap dia ramai. Clear. Tinggal adanya orang tua je.
yang bermotor, yang berbasikal semua hilang. Dia macam cerita momok je tau. Macam cerita momok itu semua keluar daripada tingkap. Lepas semua hilang entah ke mana tu. Orang macam kelang kabut. Jadi Kak Azul panggil, lepas tu mak, jadi ayah dah tengok suasana macam tu, ayah memanglah ada dekat kawasan, dekat dengan abang ipar dia kan. Jadinya ayah ni turun bagi tahu. Dia kata lepas mak dimandikan jenazah, masa awal kan dia meninggal subuh kan. Jadi mandi jenazah, masa dulu-dulu mana nak bawa kita pergi hospital semua, memang tak ada lah. Pasal kampung Kak Azul memang jauh daripada Pekan, memang jauh. Kena naik sampan untuk seberang pergi ke pesanan. Jadi tak mungkin lah kita nak bawa jenazah semua naik sampan. Jadi kita ke bumi cara kita lah. Jadi kubur pun dah gali siap semua. Lepas tu bersiap sedia. Lepas mandi, dah kafan semua dah. Cuma tinggal muka je even. Muka je tinggal belum tutup. Tiba-tiba pakcik Kak Azul bangun. Bangun macam duduk. Macam faham tak? Kan baring. Bangun macam tu. Bertegak balik. Bertegak balik. Jadi kalau Iwan dengan akak lari tak masa tu? Memang Mesti lari. terjun tangga kan. Loncatnya. Confirm. Jadi suasana tu jadi macam tu lah. Jadi pakcik tu bangun balik. Dia pusing, dia cakap, aku belum mati. Dia cakap, kenapa ni? Aku belum mati. Dia cakap, lepas tu orang masjid yang uruskan tu, tak, kau dah mati. Tak, aku tak mati, dia cakap. Aku memang tak mati. Sekarang aku nak sembahyang subuh. Dia ingat sekarang tu waktu subuh. Dia cakap, aku nak solat subuh. Aku dah lambat untuk solat subuh. Orang tu cakap, bukan, kau memang dah mati. Dia cakap, tak, aku tak mati. Sekarang kau tengok, aku hidup, masih hidup. Bayangkanlah dalam kain kafan dah tutup semua dengan tiba-tiba bangun. Kalau kita tengok berdepan pun rasanya memang takkan tunggunya. Lari. Memang lari, terjun apa yang perlu. Jadi suasana tu jadi kecoh semua. Lepas tu lama lah dia orang pun terpaksa cek semua. Betul-betul memang cek, memang dia hidup. Dia memang hidup. Dia memang hidup. Bila ditanya kenapa jadi macam tu, jadi dia bercerita lah. Di masa dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi oleh seorang tua yang berjanggut putih panjang sampai ke dada. Lepas tu pakai serban, bawa dia ni berjalan tunjuk macam satu kawasan yang kita sendiri tak tahu di mana. Dia cakap suasana tu memang sangat-sangat cantik. Dia orang tu bawa dia, jadi dia ni terpesona dengan keindahan kawasan yang pakcik ni bawa dia. Jadi sampai satu masa dia cakap, aku nak balik. Dia cakap dengan pakcik yang lelaki yang misteri tu lah. Dia cakap, aku nak balik. Dia cakap, bila aku nak balik, orang tu cakap, betul ke kau nak balik? Kau tak nak tinggal di sini ke? Dia cakap, kat sini aman, damai. Dia kata, bunga-bunga ni memang wangi, sewangi-wangi. Sampai dia tak tahu beza. Dekat sini memang dia tak dapat macam bau yang macam tu lah. Dia kata, tak, aku ada tanggungjawab aku. Pakcik cakap, jadi aku nak balik. Jadinya orang tu kata, tak apalah. Kalau kau dah betul berkeras, kau nak balik, aku akan hantar kau balik. Tapi, kau jangan terkejut dengan situasi yang kau akan alami. Jadi, bila dia balik tu, keadaan yang jenazah tadilah. Jadi, roh dia tu dihantar balik. Masuk ke dalam jasad dia. Tu yang dia bangun tu. Jadi, Masya Allah, faham. Saya faham. Faham kan? Dia Right, macam bro. Dia masuk betul kanan, Kak Azul cerita pun macam memang pengalaman ni dah lama sangat dah. Tapi Kak Azul Berkembang ni ingat tau. Kejadian tu dia memang bangun balik masa tu. Memang orang dekat situ cuma tinggal orang yang tua je lah, yang budak muda semua dah habis lari. Terkejut dia punya kejadian tu. Macam dia cerita lah, dia kata dia memang
dibawa. Tapi orang kata dia niat dia tu nak balik semula. Jadi dia minta kita ni dekat sana dulu Ivan, masa zaman dulu kita tak di macam apa, orang yang sebelah satu lagi tu kita tak macam ni sangatlah. Kita tak apa orang panggil, tak diketengahkan pasal orang bu. Okey. Okey, Jadi faham. kita ni tak tahu sangatlah soal-soal orang di Bunya. sebelah sana kan. Jadi mungkin pakcik tu dibawa oleh ketua orang di sebelah satu lagi itulah. Di dunia satu lagi itulah. Jadi dia Iwan, dia hidup lama tau. Selepas kejadian tu dia hidup lama. Hampir 20 tahun lebih. Dia meninggal umur Kak Zu 22 ke 23. Itu pun gara-gara kena sihir. Masya Allah, pasal sihir. Dia meninggal pasal sihir. Tapi cerita tu panjang, insya-Allah lain kali Kak Zu cerita lagi dia kena sihir tu. Dia meninggal pasal sihir lah. Jadi dia daripada dia mati hidup semula tu dia lama. Sampai 20 tahun dia boleh hidup lagi. Okey, sekarang ni kan korang semua, saya rasa okey. Dia sebab tu tadi pak cik tu, okey, dia cakap aku belum meninggal lagi. Aku nak sembahyang subuh. Betul tak disebut tadi kan? Betul dia nak sembahyang subuh. Sebab dia kan tidur. Yalah Bila dia tidur, dia tidur, dia mimpi benda tu. Dia mimpi dengan pak cik tu yang janggut tu. Dia ingat dia bermimpi. Sedangkan dia tu dah dibawa keluar dah berapa jam. Daripada pukul 6, pukul 10, pukul 11 dia hidup balik. Dah berapa jam? 4 jam, 5 jam dia dibawa daripada roh dia tu berjalan. Jadi kisah pasal pakcik pun pakcik daripada Kak Zu ni memang kecoh lah pada masa tu kan. Kecoh, memang kecoh. Pasal dia kan ketua kampung. Lagilah orang yang berpengaruh. Orang semua tahu kan. Orang semua memang berpengaruh, dia semua satu kampung. Bukan kampung tu saja, kampung luar pun datang semua. Pasal dia dah meninggal. Tapi itulah dia hidup lama, 22 tahun atau 23 tahun. Dia hidup balik. Tapi kan bila cerita Kak Zu cerita, terima kasih yang bagi bunga ros dan juga paskan. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, dan ini adalah cerita daripada pertama daripada Kak Zu dari Jinjang. Okey, cerita dia berkenaan dengan mati hidup semula. Bila kita dengar balik apa yang Kak Zu kongsikan, ya, saya tahu ada di antara kat bawah ni tengah terbayangkan cerita momok yang saya sebut tadi kan, yang terloncat-loncat kan semua kan, keluar daripada tingkap semua, itu saya bayangkan. Sampai bergantung kat tingkap tu. Pasal dia orang ingat rendah tingkap tu. Sebenarnya tingkap tu tinggi. Jadi dia orang bajet ingat dia boleh lompat lah. Jadi sebenarnya bila salah seorang dah lompat, memang sakit lah kaki semua. Rupanya tinggi. Jadi bergantung-gantung lah orang yang dekat tingkap tu. Main dengan takut Kak Zu kan. Apa pun boleh jadi Iban. Kak. Betul. Benda tu pok depan kita kan. Betul. Tak kata kat ni lah, kalau kita betul-betul berhadapan pun tak tahu nak kata apalah. Okey, ada yang komen kat bawah ni, dia cakap daripada Nur Hidayah, kisah cerita dalam tahun 1988. Makna dah 36 tahun kisah ni. Kak Zu. Betul. Kak Zu memang kisah kejadian Kak Zu memang alhamdulillah lah, ingatan Kak Zu masih ingat. Zaman Kak Zu kecil-kecil dulu lagi banyak kisah seram yang menyeramkan pun ada. Tapi kongsi satu dulu. Betul, kongsi satu dulu. Kita dan lagi orang lain punya dulu. Ya, betul, sebab ada yang tengah kikul lagi. Tapi cerita betul, Kak Zu betul. ni Agavium kan, bila Kak Zu dia menyampaikan balik kan pengalaman tu, dan dia pun dapat melihat jugalah macam daripada orang tengah ramai-ramai tiba-tiba bertukar jadi keadaan dalam panik semua Ustaz. Panik semua dah panik, dan dia tertanya dekat mak dia dan melibatkan yang mati hidup semula. Asalnya dari mimpi je kan? Dia bermimpi je. Jadi mungkin roh dia dibawa keluar. Bila kita cek, kita jadi matilah mungkin lah.
Jadi roh tu tak pulang. Dia orang pun tunggu lama jugalah ingatkan dia macam pengsan ke apa kan. Tapi dah sampai pukul 9 pun dia still masih tak ada nyawa. Jadi orang sahkan dia meninggal lah. Kalau zaman sekarang kita mesti bawa pergi hospital kan. Betul. Zaman dulu mana ada hospital-hospital ni kan. Jauh. Betul. Jadi kalau zaman sekarang pengsan dia memang kita angkut dengan ambulan dah. Betul. Ambulan akan datang dah siap bawa. Jadi dia sampai sana dia pakai yang charge tu kan. Mungkinlah boleh hidup cepat sikit. Kalau yang ni dia orang memang tunggu. Daripada pukul 6 sampai pukul 9 memang tak kembali lagi roh dia. Jadi sah-sah lah dia dah meninggal. Betul. Dia bersangka macam tu lah kan. Sebab jadi kita tak bernafas apa kan. Ada satu ayat tadi kan, okey, yang saya macam yang membuatkan saya meremang tadi tu. Ada satu part tadi tu. Kak Zul sebut apa tadi bila pakcik tua tu yang cakap tu kepada pakcik tu. Yang cakap, kak boleh aku lepaskan kau, tapi apa ayat tadi? Kak Zul ulang balik. Akan terjadi sesuatu dekat diri kita lah. Dekat diri dia lah. Jadi betul lah dia hantar tu. Kiranya pakcik bangun balik. Padahal dia dah masuk waktu Zuhur. Dah pukul 11, 12 kan. Tapi dia masih ingat dia waktu subuh. Dia cakap akan terjadi sesuatu pada diri pakcik lah. Dekat sana. Dan ini satu pengkongsian yang menarik daripada Kak Zu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Ada yang komen tadi kan, Kak Zu akan cerita. Ya, Kak Zu pun akan ceritakan next time dengan cerita yang lain. Tapi jangan risau korang, Kak Zu kalau dia naik satu kan Kak Fium, okay, dia kalau naik sekali, cerita dia bukan cerita yang biasa-biasa. Ya, dia luar cerita biasa. satu cerita luar biasa. Cerita dia luar biasa Satu kan pun cerita dia. Satu pun dah padu dah. Itu kan nanti Kak Zu sambung daripada kisah ayah Kak Zu. Dia kena lumpuh sampai ke pakcik ni dan ada satu orang datang berubat tahu tentang pakcik ni dia dah pernah meninggal. Dia bersangkut paut lah sebenarnya, tapi ni panjang kan, jadi Kak Zu cut separuh dulu. Pasal lepas kejadian tu ayah Kak Zu pula yang kena. Masa tu dia orang memburu dalam hutan. Terkena dengan orang di dalam hutan sanalah. Jadi masa berubat tu, orang yang berubat tu kira pandai, tahu yang pakcik ni pernah mati 10 tahun yang lepas. Sedangkan yang berubat tu datang dari Kuala Lumpur. Ya, lock geng, kita lock. Akak Fium, kita lock semua, kita lock geng. Pastinya. Komen kat bawah kita lock. Okey, untuk Kak Zu di penghujung seperti biasa. Jadi pengajarannya macam kalau Allah tu berkehendakkan sesuatu terjadi, pasti akan terjadi. Betul tak? Kalau dia kata pakcik tu meninggal, meninggal lah. Tapi kalau dia dah hantar balik roh kita, kita akan hidup. Jadi percaya pada kuasa Allah lah. Jadi kun fayakun lah. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Cuba kalau macam Allah cakap, okay, kau meninggal hari ni, mati hari ni, matilah. Tapi Allah cakap, oh kau belum lagi, perjalanan kau masih panjang, kau akan sambung lagi. Jadi hiduplah kita. Betul tak Iwan? Sampai 22 tahun lebih dia boleh daripada dia meninggal tu. Itulah kuasa kan, kuasa Allah kan. Kuasa Allah. Jadi kita kena ni lah kuasa Allah kan. Kita kena percaya. Betul. Kuasa Allah ni. Dia boleh buat apa yang dia nak kan. Kalau jadi, yang pastinya, betul, yang pastinya takkan lambat sesaat, takkan cepat sesaat. Kalau masa tu Allah cakap, okey, aku dah ambil nyawa engkau. Kita ke bumi, nasib tu Kak Zu terfikir kat Iwan dengan Akak Fafium. Bayangkan, cuba Iwan bayangkan, kalau dah dulu bukan pakai keranda yang usung tu. Boleh tak Iwan bayangkan, orang tengah usung di tengah-tengah bendang tu, usung jenazah tu, tiba-tiba jenazah tu bangun, bergerak. Macam mana? Kak Zu saya seorang je Kak Zu. Saya Kak Zu, saya seorang je Kak Zu. Aku pula meremang part ni. Aku pula meremang part ni ya. Betul. Okey Kak Zu, jangan banyak-banyak Kak Zu. Saya seorang je ni. Bayangkan situasi macam tu. Memang seram lah. Memang seram. Pernah pikul kan, pikul jenazah tu, keranda tu. 4 orang tu.
Tiba-tiba Okey, bergerak. Betul. Tapi sebelum tu korang semua, okey, ini cerita daripada Kak Zu. Okey, kalau korang nak tengok cerita dengan macam Kak Zu, ada sebut perkataan dengan orang mengangkat jenazah dan jatuh beberapa kali. Dalam bilik gelap ni pun ada juga kita post berkenaan dengan jenazah yang jatuh beberapa kali sampai penduduk situ dah tak nak dah angkat jenazah tu. Cuba tengok dekat atas ni, saya ada letak kat sini. Okey, terima kasih Kak Zu. Jumpa Terima kasih, Kak lagi. Zu. Ivan, Akak Perfume, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada masa Kak jumpa Waalaikumsalam. lagi. Okay. Alright. Boleh Kak Zu, jaga diri. Hidup wanita. Dengan Zan, hidup ayat dia, wanita. ayat dia. Ha. Tu minggu lepasnya. Okay, bye. Bye. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.